Jadi Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kan dapat sama-sama membaca surah Tabarak. Dan hari ini insyaAllah kita sambung perbincangan ringkas tentang beberapa panduan dan tafsir untuk kita memahami surah yang disunatkan kita membaca pada setiap malam. Dan Nabi SAW amat berharap agar kita dapat menghafal surah Tabarak tersebut. Dia adalah satu surah yang pendek. Moga-moga apabila kita membaca surah tadi, Allah SWT membuka hati kita untuk beribadat. Tadi kita sampai pada kalimat, hari ini kita cuba bincangkan dengan izin Allah Ta'ala, kalimat liyabluwakum. Jadi liyabluwakum ni dia membawa makna li, dan maknanya kerana. Yabluwa menguji, kum kamu. Jadi secara sekiranya kita sama-sama membincangkan mengapakah Allah Subhanahu Wa Taala membuat ujian. Itu satu soalan lah yang kita boleh hadirkan dalam diri kita. Maksudnya, kenapakah ada ujian? Ada kesusahan, ada kesenangan, ada kematian, hidup, hati yang mati, hati yang hidup. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di dalam surah ni, maksudnya diciptakan kehidupan, kematian, ataupun diciptakan manusia dan jin liyabluwakum, untuk menguji mereka. Jadi untuk kita tadi menjawab soalan, mengapakah perlu kepada ujian? Tadi jawapannya kita boleh, mengapakah Allah Ta'ala mencipta ujian? Maksud Allah Ta'ala mentakdirkan hidup kita ni dipenuhi dengan ujian. Maksudnya diuji pada diri sendiri, kan? Diuji dengan kesihatan, diuji dengan orang sekeliling, diuji dengan pekerjaan, diuji dengan kesenangan, kesusahan, diuji untuk mentaati arahan Allah Subhanahu Wa Taala, diuji dengan syaitan, diuji dengan nafsu amarah, diuji dengan manusia yang zalim, dan diuji dengan peperangan, kebuluran, pembunuhan dan seumpamanya. Jadi, apakah hikmat ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada umat manusia di dunia ni? Jadi kita sama-sama boleh melihat, untuk kita tadi cuba bersama-sama memahami, kan, sekiranya Allah Ta'ala mengizinkan, kita cuba rujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 124. Maknanya sekiranya kita ada Quran, jadi kita boleh buka surah Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Jadi daripada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan ni, maksudnya dinyatakan kesan ataupun apakah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah seseorang diuji. Jadi terjemahannya, wa idz batala Ibrahim rabbuhu, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa ujian. Jadi ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kepada Nabi Ibrahim, ada ujian yang merujuk kepada dirinya sendiri, ada ujian yang melibatkan negaranya, ada ujian yang melibatkan ahli keluarganya. Jadi ada beberapa pendapat yang membincangkan tentang apakah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian tersebut dia bermula dengan perkara yang paling asas. Setengah pendapat mengatakan ujian Allah Ta'ala ialah Allah Ta'ala menuntutnya agar berkumur-kumur, Allah Ta'ala menuntutnya agar menjaga kebersihan,
memotong misainya, menjaga kebersihan gigi, kan, menjaga rambutnya. Dan kalau dinyatakan, maksudnya disikatkan rambut tadi dengan dibelah sebelah tengah, sebelah ke kiri dan sebelah ke kanan. Kemudian dituntut juga Nabi Ibrahim AS untuk memanjangkan janggutnya. Dan terdapat juga tuntutan pada jasadnya seperti memotong kukunya, kan, membuang bulu ari-ari, membuang ataupun mencabut bulu di ketiaknya, istinja dengan air, berkhitan, amalan-amalan haji. Dan terdapat juga pendapat yang mengatakan dia diuji daripada sudut ketuhanan. Maksudnya diuji dengan bintang-bintang, matahari dan bulan, api. Dan itu beberapa keadaan ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim. Dan antara pendapat yang paling kuat mengatakan ujian tersebut ialah al-hijrah min watanihi. Maksudnya Nabi Ibrahim diuji untuk berhijrah daripada negara ni, maksudnya daripada Iraq. Kan dia tadi diuji dengan dicampakkan ke dalam api dan seumpamanya. Akhir sekali setelah kaumnya enggan beriman, maka dia tadi berhijrah ke bumi Syam. Kemudian dalam masa sama dia juga berhijrah, berdakwah ke bumi Mesir dan seumpamanya. Jadi kalau dalam tafsir dinyatakan bahawa Nabi Ibrahim AS, dia ialah antara manusia yang pertama sekali berhijrah. Dan dia memulakan hijrahnya pada umurnya 75 tahun. Jadi itu ialah ujian yang Allah SWT berikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi setelah ujian tadi, termasuk daripada ujian itu juga ialah meninggalkan anaknya, Nabi Ismail AS di Mekah. Dan apabila anak dia tadi telah besar, kan dia diuji untuk menyembelih anaknya. Jadi itulah semua ujian-ujian, bermula pada diri sendiri, kan, ujian pada dakwahnya, ujian pada ahli keluarganya. Dan apabila diuji, fa'atammahunna. Ini kehebatan Nabi-Nabi dan Rasul yang kita kena mengaku kenapakah mereka dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Maksudnya sekiranya kita membaca kenapakah Nabi Ibrahim dia dilantik menjadi Nabi, tidak orang yang lain. Mengapakah Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi, tidak orang lain. Jadi kesemua Nabi-Nabi dan Rasul mereka diuji oleh Allah SWT. Fa'atammahunna. Lalu mereka menyempurnakan tuntutan ujian tersebut. Jadi inilah yang kita nak bincang tadi. Apabila Allah SWT menguji kita dengan 10 ataupun 20 ujian, berapakah yang kita boleh sempurnakan? Kalau kita hanya dituntut dengan solat, kita dituntut solat contohnya 1 daripada 20 tuntutan. Dan sampai sekarang, kita belum berjaya khusyuk di dalam solat. Maka solat tersebut masih belum sempurna. Jadi sekiranya solat belum sempurna, maka 20 yang lain tidak sempurna. Kerana kita dah bincangkan as-salatu imaduddin. Solat dia ialah tiang agama dan dia ialah asas kepada semua ibadat-ibadat yang lain. Jadi bayangkanlah ataupun bandingkanlah diri kita, kan, maksudnya betapa rendahnya, kan, betapa lemahnya kita, kan, betapa jauhnya kita daripada Nabi-Nabi dan Rasul. Mana Nabi Ibrahim dengan semua ujian yang kita dah bincang tadi, kita kata ada 20 ujian yang amat berat, dia fa'atammahunna, maka dia berjaya menyempurnakannya. Jadi apabila telah menyempurnakannya, maka Allah SWT memberitahu apakah hikmat ujian tersebut. Qala Allah Ta'ala, inni ja'iluka linnasi imama. Aku menjadikan kamu pemimpin kepada manusia. Jadi ini jawapan kepada persoalan yang mungkin kita tanya. Kenapa ada terlampau banyak ujian? Kenapa ada banyak kesusahan? Tujuannya ialah Allah SWT nak melihat ahsanu amalan. Apabila ada ujian, Allah Ta'ala nak melihat siapakah yang ibadatnya paling sempurna. Siapakah yang ibadatnya paling cantik. Siapakah yang berjaya menghidupkan hatinya, menghidupkan rohaninya, agar dia tadi mengurniakan ibadat yang paling baik kepada Allah SWT. Jadi apabila kita dah mengetahui daripada 10 orang yang diuji sebagai contohnya, Zaid daripada 10 orang tadi, Zaid yang paling baik sekali amalannya. Jadi sekiranya telah diketahui Zaid ialah yang paling baik sekali amalannya, maka apakah yang akan diberikan kepada Zaid?
Inni ja'iluka linnasi imama. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Zaid tadi ketua kepada 9 orang yang lain. Jadi itulah hikmat mengapakah hidup kita ni penuh dengan ujian. Jadi sebagaimana sekolah, kan, maksudnya kita hantar anak kita pergi sekolah menengah, kan, hantar mereka pergi universiti, dan dalam setiap peringkat-peringkat pengajian dia ada peperiksaan. Jadi peperiksaan tadi nak menzahirkan siapakah keputusan yang paling baik. Apabila seorang tadi terzahir dengan keputusan yang paling baik, maka dia akan diberikan bantuan beasiswa, bantuan, tajaan seumpamanya, supaya dia dapat melanjutkan pengajian yang lebih tinggi, dan apabila dia balik, dia akan diberikan jawatan-jawatan yang penting. Jadi secara umumnya, ujian yang Allah Subhanahu wa taala cipta, kesakitan, kesusahan, kesabaran, kan, kematian, hidup dan seumpamanya, untuk Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalangan manusia dan jin. Kan, manusia mungkin ada 8 bilion, jin tak tahu berapa trilion. Kan, jadi nak memilih makhluk-makhluk ni, siapakah yang paling hidup sekali hatinya? Kan, siapakah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Okay, setelah Allah Taala melihat siapakah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ja'iluka linnasi imama. Allah Taala akan melantiknya menjadi imam, atau akan melantiknya menjadi ketua. Jadi mungkin jadi daripada ayat surah Al-Baqarah tadi, kan, maksudnya ayat yang kita dah bincangkan tadi, moga-moga kita dapat mengetahui, kan, maksudnya mengapakah ada ujian di dalam dunia. Maksudnya tujuan sesuatu ujian yang menimpa kita ialah Allah Ta'ala nak menapis, kan, siapakah manusia yang paling baik. Dan apabila telah berlaku ujian tersebut, maka akan terzahirlah pemimpin-pemimpin. Maka akan terzahirlah manusia yang layak untuk memimpin orang lain. Jadi perlu dibuat ujian tadi. Kerana sekiranya tak ada ujian, tiba-tiba Allah Ta'ala melantik Zaid contohnya, jadi orang lain akan petikai. Kenapa dia ni yang dilantik sebagai ketua? Kenapa tidak saya dilantik sebagai ketua? Tapi apabila kita dah maklum dalam peperiksaan tadi, semuanya gagal, seorang saja yang lulus sebagai contohnya. Maka apabila yang lulus tadi dilantik menjadi ketua, yang gagal tiada hujah. Kan, maksudnya yang gagal dia tak boleh mempertikaikan. Maksudnya sebab dia tahu seorang ni saja yang lulus, dan dia lah orang yang terbaik dari kalangan kami, maka dia sajalah yang layak menjadi pemerintah, ataupun dialah yang layak menjadi pemimpin. Dari itu secara umumnya, maksudnya kita nak bincang mengapakah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dunia sebagai tempat ujian. Maksudnya untuk Allah Subhanahu wa taala melihat siapakah yang paling baik dari kalangan kamu. Setelah Allah Ta'ala melihat siapakah yang paling baik dari kalangan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan ja'iluka linnasi imama. Allah Ta'ala akan menjadikan orang tersebut sebagai imaman, contoh ikutan ataupun ketua. Jadi persoalannya, apakah faedah, apakah keperluan kita tadi kepada ketua? Dan maksudnya setelah kita dah mengetahui manusia tadi tu, dia memerlukan, maksudnya Allah Ta'ala meletakkan seseorang sebagai ketua, orang yang paling baik dari kalangan manusia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan meletakkannya sebagai ketua. Dari sekarang ni kita bincang pula lah, maksudnya perlu ke tidak kita tadi kepada ketua? Kan, maksudnya adakah kita boleh hidup dalam apa saja peringkat situasi tanpa ketua? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, okay, jadi kita dah bincang tujuan ujian ialah untuk menzahirkan ketua. Jadi persoalan kedua pula, adakah kita memerlukan kepada ketua tersebut? Kerana adakah manusia dia memerlukan kepada seorang ketua, memimpin dan seumpamanya? Maka apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah ingin mencipta langit dan bumi dan mencipta makhluk, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencipta satu peraturan, ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala membentuk satu fitrah, ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakdirkan bahawa manusia memerlukan kepada sesuatu yang lain. Kan, manusia tadi memerlukan kepada sesuatu yang lebih tinggi daripadanya untuk menjaganya. Jadi sebagai contohnya kita lihat anak, kan, maksudnya anak dia memerlukan kepada
orang lain yang menjaganya. Maksudnya dia memerlukan kepada ibu yang menjaganya. Maksudnya ibu tu kena mengandungkannya, ibu tu kena menyusukannya, dan ibu pula dia memerlukan kepada suami kan, untuk memberikan nafkah kepadanya. Jadi kita dapat lihat keperluan dari itu. Maksudnya Allah Ta'ala dah mencipta dunia ni saling memerlukan. Maksudnya anak yang masih kecil, dia memerlukan kepada ibunya. Ibunya memerlukan kepada bapa. Dan bapa tadi tu, dia memerlukan kepada pekerjaan. Maksudnya dia memerlukan kepada majikan. Jadi hubungan keperluan tadi tak putus. Dan majikan tadi dia memerlukan kepada satu negara untuk dia tadi berniaga ataupun membuat perkilangan dan seumpamanya. Jadi maksudnya majikan dia memerlukan kepada pemerintah untuk memastikan negara tersebut ialah negara yang aman, kan, negara yang boleh dibuat aktiviti dan seumpamanya. Jadi kita dapat lihat daripada bayi sampai kepada atas, mereka tadi difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan. Boleh faham tak? Maksudnya tiada manusia yang tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Maksudnya setiap orang dia memerlukan kepada pemerintahan. Maksudnya dia memerlukan kepada ada satu kuasa tertinggi yang mentadbirnya. Jadi apakah faedah bayi memerlukan kepada ibu, ibu memerlukan kepada bapa, bapa memerlukan kepada majikan, majikan memerlukan kepada pentadbir negeri, pentadbir negeri perlu bergantung kepada pentadbir persekutuan. Jadi semua keperluan ni dia nak menzahirkan nama Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin. Maksudnya supaya manusia tadi memahami bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga alam semesta. Maksudnya Allah Ta'ala menjaga bayi dengan menzahirkan ibu. Allah Ta'ala menjaga ibu dan anak dengan menzahirkan suami. Dan suami tadi menjaga keseluruhan keluarganya dengan Allah SWT menzahirkan majikan yang menyediakan, dan kesemua kemaslahatan di dalam satu-satu negara dijaga oleh pemerintah. Jadi Allah Ta'ala nak menzahirkan apakah makna yang kita baca tiap-tiap hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi sekarang ni kita tak boleh elak. Manusia dia memerlukan kepada pemimpin. Dan kewujudan pemimpin tadi ialah lambang ataupun kefahaman ataupun penzahiran daripada Fatihah yang kita baca Rabbil Alamin. Okay, jadi sekarang ni kita dah boleh hubungkanlah, maksudnya ujian yang Allah Ta'ala buat di dunia untuk menzahirkan pemimpin. Maksudnya, dan kita telah mengakui bahawa kita tak boleh elak, kita memerlukan kepada pemimpin. Dan pemimpin ni yang menjaga negara, kan, dia ialah penzahiran ataupun lambang supaya kita memahami Fatihah yang kita baca setiap hari tadi. Sekiranya kita dapat memahami pemerintah menjaga majikan-majikan, majikan menjaga pekerja, pekerja menjaga ahli keluarganya. Jadi kita dapat faham, oh, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menjaga alam semesta. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga, mentadbir, dia yang menguruskan. Maksudnya walaupun kita nampak majikan yang mentadbir syarikat, walaupun kita nampak pemerintah yang mentadbir negara, kita nampak suami yang mentadbir rumah, kita dapat melihat ibu yang menjaga anak, tapi sebenarnya kita kena mengembalikan ke semua perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala dizahirkan pada pemerintah, kan, kepada ibu bapa, kepada pekerja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Quran bahawa wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta segala perbuatan tersebut. Jadi moga-moga apabila kita dah dapat melihat keperluan kepada pemimpin tadi ataupun ketua yang dikatakan imaman tadi tu, barulah kita boleh faham Rabbil Alamin. Sebab Rabbi tadi ialah penjaga, kan, Rabbi tersebut ialah ketua.
Rabbi tersebut ialah pemerintah alam semesta. Jadi secara umumnya itulah faedah kenapa bila kita tadi diuji. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menguji manusia untuk menzahirkan manusia yang paling baik. Dan manusia yang paling baik tadi, dia akan dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai imaman, sebagai pemerintah. Dan pemerintah dia ialah lambang kepada rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada turutan pergantungan tadi tu, maksudnya anak bergantung kepada ibu sampai kepada pemerintah seumpamanya, daripada lafaz rububiyah tadi tu, rububiyah maksudnya keperluan yang bawah kepada yang atas, maksudnya keperluan yang rendah kepada yang lebih tinggi, maka kita akan dapat memahami satu kalimat. Satu kalimat ini diistilahkan sebagai iftiqar, maknanya amat bergantung. Maksudnya daripada atas, maksudnya pemerintah dia memberikan peliharaan. Maksudnya bapa memelihara keluarga, ibu memelihara anak, majikan memelihara pekerja. Tapi daripada bawah apabila dia tadi memandang kepada ke atas, dia akan mendapati diri dia mempunyai satu sifat yang diistilahkan sebagai iftiqar. Maksudnya amat memerlukan. Maksudnya anak tadi, bayi tadi sekiranya ditinggalkan oleh ibunya, kan, sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari, maka dia akan meninggal dunia kerana tak ada makanan. Jadi begitulah juga semua lapisan-lapisan makhluk yang Allah cipta ni, dia amat memerlukan kepada sesuatu yang lain. Jadi daripada kalimat memerlukan tadi, iftiqar, maksudnya amat memerlukan makhluk ataupun seseorang yang rendah kepada yang lebih tinggi, kan, orang yang tidak mampu, dia memerlukan kepada orang yang berkemampuan untuk mentadbir. Keperluan itulah yang menunjukkan kepada uluhiyatullah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan. Jadi sepatutnya apabila kita tadi, maksudnya apabila kita melihat ada satu pihak yang menjaga kita, seperti pemerintah seumpamanya, di situ kita melihat pentarbiahan Allah. Maksudnya kita dapat melihat penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjaga kita, Allah memberi nikmat, Allah menurunkan hujan. Dan dalam masa yang sama, apabila kita melihat kita tak boleh lari daripada memerlukan, kan, anak tak boleh lari daripada memerlukan ibunya. Isteri tak boleh mengelakkan daripada memerlukan kepada bantuan, dan sampailah kepada penghujung tadi. Daripada situ Allah Ta'ala nak mengajarkan kepada kita bahawa dia ialah ilahun wahid, maksudnya yang disembah, yang menjadi tempat pergantungan. Dan itulah kemuncak yang nak dicapai daripada kalimat liyabluwakum. Maksudnya apakah faedah liyabluwakum? Faedah liyabluwakum ialah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kepada seorang al-mulku. Kan kita baca ayat pertama, tabarakallazi biyadihil mulk. Mulk itu ialah pemerintahan. Jadi apabila Allah uji, Allah nak melantik seorang imam. Dan imam tadi Allah akan bagi al-mulku kepadanya. Dan al-mulku tersebut untuk menzahirkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang sebenarnya memerintah. Dan nak menzahirkan bahawa kita makhluk tadi amat bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga kita tadi dapat mengembalikan segala-galanya kepada Allah. Dan apabila kita melihat kita memerlukan kepada yang lain, hadirkanlah juga bahawa sebenarnya yang kita perlukan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita melihat penjagaan, pentarbiahan, pentadbiran, pengurusan, kalau kita kata, oh dia ni pengurus dengan baik, syarikat ni mengurus dengan baik, ni pemerintah ni mengurus dengan baik, segala yang baik ataupun yang baik tu kita kena sandarkan, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga kita dapat sama-sama menghubungkan lafaz liyabluwakum dengan al-mulku tadi. Maksudnya kenapakah Allah nak memilih orang yang paling baik untuk Allah memberikan kepadanya al-mulku tadi. Maksudnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya pemerintahan dunia dan akhirat. Dan itulah hikmat daripada surah Tabarak tadi. Maksudnya dia tadi mengajar kita supaya kita tadi berusahalah membersihkan diri kita, menghidupkan hati kita. Moga-moga kita layak menjadi imam. Tak semestilah imam tadi dimasukkan pemerintah negara. Moga-moga kita layak menjadi imam kepada diri kita sendiri. Moga-moga kita layak menjadi imam kepada ahli keluarga kita. Kan, maksudnya kita boleh mendidik ahli keluarga kita dengan baik. Dia bukan yang nak dia ambil kira ialah semata-mata kahwin. Kan, kahwin tu memang berlaku pada banyak pasangan. Tapi yang nak dia ambil kira
adakah suami tadi boleh menjadi imam? Maksudnya boleh tak suami tadi memimpin keluarganya? Boleh tak suami tadi mendidik anak-anaknya? Boleh tak suami tadi membawa mereka mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi itulah tujuan ujian, kan, supaya kita tadi layak untuk menjadi imam, dan apabila kita tadi menjadi imam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan kepada kita makna rububiyah dan uluhiyah. Jadi moga-moga kita, bila kita baca la ilaha illallah, kan, ataupun Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, kesemua tu terzahir pada pemerintahan dan keperluan kita kepada pemerintahan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu serba sedikit yang dapat kita bincangkan lah. Moga-moga sekiranya kita ditanya, mengapakah Allah Ta'ala menguji kita? Maka tujuannya ialah untuk menzahirkan manusia yang paling baik. Dan apabila dah ada manusia yang paling baik, ialah supaya manusia tadi menjadi pemerintah. Kan, sama ada pemerintahan zahir ataupun pemerintahan batin. Dan sememangnya lah orang yang paling baik tadi itulah yang akan kita terima. Kan, yang akan kita taat kepada, kan, yang akan kita tadi percaya kepada, kerana dia telah terbukti, dia dah berjaya melepasi segala ujian-ujian, maka dia lah sebenarnya lebih layak untuk membimbing ataupun untuk membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tujuan pemerintahan, kan, tujuan khalifah atau sebagainya ialah untuk membawa umat ataupun rakyat masyarakat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping tujuan pengurusan dunia tadi, menguruskan ekonomi, kan, menguruskan tempat tinggal, menguruskan segala kesihatan sebagainya, supaya manusia tadi dapat kembali kepada Allah, mengakui Rabbul Alamin dan mengakui Alhamdulillah tadi. Sebab lafaz Allah dia merujuk kepada uluhiyatullah, dan lafaz Rabb dia merujuk kepada rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua tujuan ni ialah kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi moga-moga kita dikurniakan dengan kefahaman, dan moga-moga kita dapat menghadirkan makna tersebut, kan, setiap kali kita membaca ayat pertama dan ayat kedua daripada surah Tabarak. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Jadi mungkin kita berhenti dulu lah, dah pukul 10.30. Jadi segala terima kasih kepada sahabat-sahabat semualah yang sama-sama mendengar, membaca surah Tabarak. Moga-moga Allah Ta'ala mudahkan kepada kita untuk membincangnya pada masa-masa yang akan datang. Jadi segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap itu daripada saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.